Maqasidul ibadat. Maqasid al-ibadat. Maqasid ini perkataan yang popular. Maqasid. Dan saya yakin dan percaya pelajar-pelajar yang masuk ke USIM ini, semuanya ada mengambil pendidikan Islam, syariah, bahasa Arab. Saya pernah mendengar perkataan maqasid. Maqasid bermaksud tujuan-tujuan. Objectives. Al-ibadat, ibadat. Tujuan-tujuan ibadat. Istilah satu lagi yang mungkin pernah dengar juga adalah maqasidus syariah. Syariah adalah hukum hakam yang Allah turunkan. Maqasidus syariah bermaksud tujuan-tujuan pensyariatan hukum hakam yang Allah turunkan kepada kita. Bagi yang baru mendengar atau pernah mendengar tetapi hanya sekilas, memahami maqasid asy-syariah adalah satu perkara yang cukup penting bagi kita sebagai seorang Muslim ketika kita melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita solat, memerintahkan kita berpuasa, haji, zakat. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan riba, melarang ataupun mengharamkan perjudian, minum arak, zina, membunuh. Maka terdapat hukum hakam yang melarang, yang dipanggil sebagai haram, dan terdapat hukum hakam yang mewajibkan, menyuruh. Dan menyuruh ini sama ada menyuruh dengan tegas, dengan ilzam, dengan wajib, maka menjadi wajib. Ada yang menyuruh dengan galakkan, maka menjadi sunat. Sama juga larangan bila ilzam, bila tegas, yang wajib ditinggalkan, maka menjadi haram. Dan larangan yang digalakkan untuk ditinggalkan, hukumnya adalah makruh. Semua hukum hakam yang Allah turunkan, dari dalil-dalil yang diambil daripada Quran dan Sunnah, yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, tidak hanya setakat Allah wajibkan, ataupun Allah larang, kemudian kita buat, kita taat, dan cukup sampai di situ saja, tanpa kita faham. Islam tidak demikian. Itulah pentingnya kita memahami ternyata setiap hukum hakam yang Allah turunkan ini, setiap pensyariatan hukum hakam ada tujuannya. Ini yang dipanggil sebagai maqasidus syariah. Tujuan-tujuan pensyariatan hukum hakam. Apa maksudnya? Apa definisi daripada maqasidus syariah? Maqasidus syariah adalah al-ghayat allati min ajliha syuri'at al-ahkam li ajli tahqiqiha li maslahatil ibad fid dunya wal akhirah. Maqasid syariah adalah ghayat, al-ghayah, tujuan, target, ataupun al-hikam, hikmah, rahasia di sebalik disyariatkannya hukum hakam. Yang Allah nak supaya tujuan-tujuan ini direalisasikan, dicapai untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Ternyata, pelajar sekalian, muslim muslimat rahimakumullah, ketika Allah menurunkan hukum hakamnya, ketika kita melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, sebenarnya Allah nakkan kebaikan di sebalik itu. Maka seluruh hukum hakam Allah ada tujuannya. Maka bila kita mengenali, kita tahu tujuan dan rahasia di sebalik hukum hakam itu, kita semakin yakin, kita semakin taat, dan kita akan mencapai kebanisan iman daripada ketaatan itu. Supaya kita tidak melakukan perkara ibadat ini tanpa mengetahui kebaikan di sebaliknya. Yang penting buat. Yang penting kita taat. Allah suruh kita buat. Allah larang kita tinggalkan. Tapi tak faham kenapa. Tak faham perkataan limadha.
Apa hikmahnya? Kalau seseorang buat, hanya buat saja, tak tahu apa kebaikan di sebaliknya, apa bezanya dengan robot? Robot pun taat. Dia suruh jalan ke kanan, dia akan jalan. Suruh maju ke hadapan, dia ke hadapan. Suruh berhenti, dia berhenti. Suruh buat ini, dia buat. Tapi dia faham tak? Dia tak faham. Dia hanya taat saja. Islam tidak demikian. Allah SWT nak kita buat amalan ibadah setiap hari ini, tapi kita kena tahu kenapa Allah menyuruh itu. Apa kebaikan di sebalik ibadat yang aku lakukan. Solat misalnya, saya ambil satu contoh yang paling mudah. Dan contoh yang paling penting, ibadat yang cukup penting yang dikira sebagai, seperti yang Nabi sebut, ibadat satu-satunya yang Allah akan hisab pertama kali di akhirat nanti adalah solat. Kata baginda Nabi SAW, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, wa in fasudat fasudat sa'iru amalihi. Kata baginda Nabi, sesungguhnya amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah solat. Apabila solatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut baik. Akan ikut. Jadi neraca, jadi timbangan solat itu. Dan apabila solatnya tak baik, buruk, fasudat, maka amalan yang lain pun sama juga. Maka contohnya solat. Alhamdulillah Allah berikan taufik dan hidayah, keimanan kita, keislaman kita, kita solat setiap masa. Kita tahu solat wajib. Dan solat ini alhamdulillah mudah-mudahan sudah sebati dengan diri kita. Itu pun kerana taufik Allah SWT. Sehingga kan apabila terlupa sahaja, ada dalam hati kecil ini seakan-akan ada orang yang ada sesuatu yang membisikkan kita, hidup kamu pada hari ini tak lengkap. Ada sesuatu yang hilang. Ternyata dia terlupa solat. Akhirnya dia solat. Sampai ke tahap itu, maknanya dah sebati. Seakan-akan kita yang perlukan solat. Bukan menjadi satu kewajiban, tetapi keperluan. Jadi kita contohkan solat. Apa kebaikan ataupun kenapa Allah perintahkan untuk solat? Ternyata Allah sebut tujuan solat. Maqasid solat. Maqasid ibadat yang berupa solat ini Allah sebut aqimis solata li dzikri. Aqimis solata li dzikri. Kata Allah, tunaikanlah, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Jadi kalau kita nak tahu maqasid, tujuan syariat dari hukum hakam yang diperintahkan kepada kita ini, ataupun dari pensyariatan hukum hakam ini, kita tengok dalilnya, sama ada dari dalil ataupun daripada istimbat ulama. Tapi mudah saja sebab banyak ibadat-ibadat yang diperintahkan Allah ini, Allah tunjukkan, Allah sebutkan tujuannya. Salah satunya adalah solat. Kata Allah, dirikanlah solat li dzikri, untuk mengingatiku. Jadi para pelajar sekalian, muslim-muslimat rahimakumullah, tujuan maqasid solat, objektif, rahasia di sebalik kita diperintahkan untuk solat adalah supaya kita ingat Allah. Zikri, mengingatiku. Inilah maqasidus solat. Untuk zikir, untuk ingat Allah. Apa kepentingan ingat Allah? Orang yang sentiasa ingat Allah, dia sentiasa dalam kebaikan. Maka betul orang yang mengatakan, kalau kita jaga solat, solat akan jaga kita. Maksudnya apa? Dengan solat, semua akan baik. Kerana ketika kita solat, kita ingat Allah. Bila kita ingat Allah, Allah jaga. Allah hantarkan malaikatnya untuk menjaga kita, membimbing kita. Bila nak buat saja benda yang tak baik, dia terus ingat. Ini tak baik, tak jadi buat. Bila dia nak diajak oleh kawan-kawannya misalnya, perkara yang tidak baik, dia kan ada sesuatu yang menggerakkan dia. Dia tak buat. Kerana dia ingat Allah. Maka barang siapa yang sentiasa ingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, dia akan sentiasa dalam kebaikan, sentiasa dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadat yang paling mudah
dan ibadat yang disuruh untuk banyakkan, satu-satunya ibadat yang Allah suruh buat sebanyak mungkin. Semakin banyak, semakin baik. Ibadat apa itu? Adakah solat? Tak. Puasa? Tidak. Baca Quran? Tak disebut. Meskipun kalau banyak bagus. Tapi yang Allah sebut adalah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hanya zikir saja. Disuruh zikir banyak-banyak. Maka doa adalah zikir. Solat adalah zikir. Baca Quran adalah zikir. Zikir pagi petang adalah zikir. Maka sentiasa dalam keadaan mereka-mereka yang sentiasa ingat kepada Allah. Maka solat juga adalah tujuan rahasia di sebalik kewajiban solat adalah untuk ingat Allah SWT. Cuba kalau sekiranya tidak ada solat, manusia akan lalai. Ketika azan dikumandangkan pun kadang-kadang tak indah. Azan itu adalah untuk mengingatkan kita, mengajak kita untuk solat. Salah seorang ulama menyebut, al-azanu litambihil ghafilin. Azan itu dikumandangkan untuk mengingatkan orang yang lalai. Barang siapa yang dengar azan, baru dia pergi masjid, maknanya dia lalai. Karena azan dibuat, dilakukan untuk mengingatkan mereka-mereka yang lalai. Maka bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang lalai? Kita sebelum azan dah sampai ke masjid. Itulah orang yang tak lalai. Kerana sebelum dikumandangkan azan, sebelum muazzin Bilal mengajak kita pergi solat, hayal solat, dia dah sampai masjid. Dia bukan lalai. Maka kebanyakan kita adalah orang-orang yang lalai. Tapi menjadi orang yang lalai kemudian datang, ingat ketika diingatkan, itu lebih baik daripada yang tidak dapat diingatkan langsung. Tak sampai ke masjid. Maka bila sampai saja ke masjid, kita menjadi orang yang ingat. Kerana telah diingatkan. Maka para pelajar sekalian, muslimin rahimakumullah. Jadi salah satu maqasidus solat, tujuan disyariatkan solat, rahasia di sebalik pensyariatan solat adalah aqimis solata li dzikri, untuk mengingati Allah. Allah nak kita sentiasa ingat dia, menerusi solat yang paling kurang 5 waktu sehari. Jadi ini baru solat. Kita diingatkan bahwasanya semua ibadat, semua hukum hakam ada tujuannya.